11 Januari 2021, Bicara Pengguna membuka tirai siaran bagi tahun 2021. Apa khabar anda yang di rumah? Terus setia bersama kami di saluran berita RTM menerusi My Freeview 123 dan di TV1. Seperti biasa, kami membuka ruang di Facebook untuk anda cari kami di Berita RTM dan di 5 Bicara. Juga di platform digital anda boleh cari kami dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Untuk malam ini kita akan membincangkan perihal keselamatan kenderaan ketika banjir. Bila kita sentuh isu banjir, selain daripada keselamatan diri, anda juga perlu tahu bagaimana penyelenggaraan kenderaan boleh dilakukan, bagaimana untuk anda kurangkan risiko atau kurangkan kerugian berkenaan dengan kenderaan, kerosakan kenderaan hasil daripada banjir. Seperti petang tadi, pukul 6 petang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diaktifkan bagi 6 negeri dan PKPB juga bagi 6 negeri yang lain dan juga PKPP bagi 2 negeri yang berikutnya. Dan seperti yang dijelaskan dalam pengumuman itu, PM juga meletakkan bahawa rentas negeri, rentas daerah tidak dibenarkan ia berkuat kuasa bermula 13 Januari hingga 26 Januari selama 14 hari. SOP perlu dijaga, perlu patuh kepada perintah kawalan ini, perlu sentiasa memastikan anda tidak termasuk atau tidak membawa kepada keburukan jangkitan yang lebih teruk dalam COVID-19 ini. Bagi membincangkan perihal banjir, membincangkan apa yang berlaku pada hari ini, kita terus bersama dengan panel kita malam ini, Datuk Insinyur Haji Muhammad Dalip, penasihat teknikal automotif DIMD Consultant dan juga mantan pengarah kejuruteraan automotif JPJ. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Walaupun musim COVID, tapi kita selamat sampai ke sini. Ya, sebelum ni kita cerita berkenaan dengan penyelenggaraan kenderaan secara umum. Ya. Tapi ini apa yang berlaku hari ini dengan cuaca hujan, banjir, penyelenggaraan kenderaan itu juga penting. Kalau mungkin Datuk boleh mulakan, apa sebenarnya persiapan dalam cuaca ini? Adakah kenderaan ini perlu juga diselenggara dalam cuaca hujan dan banjir? Semestinya kereta ni seperti manusia juga. Kerana kita perlu makan, kita perlu ke toilet, kita perlu mandi, semua bersih. So, bagi sesebuah kenderaan, penyelenggaraan itu amat penting untuk menjaga kocik kita. Apabila kita jaga dia dengan baik, dia tidak akan mendatangkan kesalahan atau tidak menyakitkan kita waktu kita bergerak ke mana saja yang ingin kita pergi. Apabila kita menyelenggara dia mengikut jadual, dan kenderaan itu akan memberikan pulangan yang bagus kepada kita. Terutama sekarang ni, tak bergerak, tak balik kampung, kereta tinggal. Hari hujan, hari-hari. Kalau kita biarkan saja, kemungkinan besar brake akan terus berkarat. Iaitu brake disc plate ini, apabila kepanasan melampau, kita bergerak dan kita berhenti, hari hujan, recikan air akan kena kepada disc plate ini. Dan disc plate ini bukan dia high performance untuk pada kereta biasa. Dan dia adalah material, dia panggilkan composite material. So, dia akan berkarat. Apabila berkarat, kita kurang bergerak, dikuatiri brake pad akan melekat dan piston pada brake caliper tidak mau bekerja dengan sempurna. Jadi brake disc itu boleh dilihat dari luar yang karat-karat tu. Yang putih dan nampak berkilat tu akan menjadikan seperti ada coklat-coklat dari keliling disc plate itu. Dan apabila kita membrake, dia akan mengeluarkan bunyi. Bila mengeluarkan bunyi, kalau cengkamannya bagus, alhamdulillah. Dikuatiri, apabila kekaratan melampau, bila kita membrake, dikuatiri brake cengkaman tidak seimbang. Dia akan menarik ke kiri atau menarik ke kanan, bergantung kepada keadaan fizikal disc plate itu. Jadi bila kita selenggara kereta kita dengan baik dan kita bergerakkan kereta kita walaupun di berasa PKB ini di sekitar 20 km ataupun 30 km dan cukup pada kilometer kita pergi penyelenggaraan, insya-Allah dia tidak akan berlaku sedemikian. Cukup hanya seminggu kita tidak bergerakkan ketika sekarang ni kerana hampir setiap hari hujan. Mungkin ada gerimis, ada hujan lebat dan air hujan itu adalah asid. Okey, baik. Kalau cakap pasal hujan banjir ni, kita lihat ada beberapa individu yang
nak juga redah banjir. Nak challenge. Tapi nak juga rendah banjir. Tapi dalam keadaan nak rendah banjir ni ada kenderaan yang lepas, ada yang tak lepas. Ini disebabkan tayar atau performance kenderaan tu? Betul. Memang kalau kita perhatikan jalan pada semua di dalam negara kita ini ada beberapa kategori jalan. Jalan highway, jalan federal, jalan state, jalan local authority, jalan kampung, semua ada. Dan semua jalan-jalan ni ada indikator-indikator masing-masing yang memberikan line tengah. Itulah cat. Dan tembok di kiri dan kanan itu adalah side untuk kita tahu ketinggian jalan dengan permukaan jalan. So apabila kita meredah kereta, dengan rendah kereta, kita tahu kereta apa. Kalau kereta yang kecil, bawah 1000 cc, untuk meredah air, berhati-hati. Kerana ketinggian air itu, lagi tinggi air itu, ada kalanya air yang berarus. Bila air yang berarus, dia adalah menyebabkan current bergerak. Kalau kita tengok di paparan TV kita, boleh nampak air banjir. So, air itu memang ada current. Dia menolak. So kalau kereta kita yang ringan tadi terapung ketika bergerak dan air yang penuh di bawah lantai menyebabkan kereta seperti bot. Dan air yang berarus deras ini akan menolak kereta yang ringan ini pergi. Tetapi kalau kita tengok kenapa kereta yang besar boleh. Seperti 4x4, 4x4 pacuan 4 roda ini boleh. Kerana dia mempunyai kekuatan di tayar setiap tayar. Depan dan tayar belakang. Untuk kereta yang ringan ni dia pacuan roda hadapan atau pacuan roda di belakang, bergantung kepada jenis kereta. Jadi kereta bergantung kepada beban berat sesebuah kereta. Kalau kata lori memang tak ada masalah. Sama ada guide jalan tu boleh ke tak boleh kita lalui. Kerana semakin dalam kita gerak, semakin laju kuasa current menolak, menyebabkan kenderaan tak kira apa jenis kenderaan, dia akan tolak pergi masuk ke arah kelajuan air. Inilah kerugian dia. Jadi kalau kita rasa nak cuba, nak challenge dengan air, sikit boleh. Air dah banyak, jangan ambil risiko. Kerana kenderaan apabila ditenggelami air, bukan RM1, bukan RM1,000. Baik, kalau cakap pada banjir itu sendiri, ada ketinggian banjir 1/3 tayar. Betul. Separuh daripada kereta. Apa mungkin ketinggian yang selamat untuk kita redah? Bagi kereta-kereta kebiasaan kita pakai sedan kan? Okey, bila kereta sedan yang paling bagus sekali untuk meredah air, bukan panduan secara biasa. Panduan dia bila dalam banjir, bagi kereta auto mesti letak di L. Mesti di L. Jangan letak di D. Bahaya. Boleh letak di D, tapi dikawal kelajuan tahap enjin. Kerana bila kita tekan enjin, enjin tinggi, rendah, masa tinggi ke rendah, dia akan sedut air yang ada di luar itu dan menyebabkan kereta boleh mati. Itu disedut di bahagian exhaust. Okay. Betul. Itu ketinggian yang hampir sepenuh tayar untuk kita redah. Tapi kalau selamat setengah, lebih kira 6/10, memang kita selamat. Memang selamat. Tapi kalau penuh untuk kereta pacuan roda hadapan atau pacuan roda belakang, berat kenderaan tersebut kurang dari 1,000 kilogram. Bila air yang berarus, dikuatiri akan ditolak ke parit. Jadi kalau air yang tenang dan tidak ada arus, boleh kita lalui. Tapi bagi kereta pacuan 4 roda, tenggelam tayar pun tak apa, dia boleh pergi. Sebab enjin dia berada di bahagian atas, air flow meter dia berada di atas, air cleaner dia berada di bahagian atas dan dia boleh tambah snorkel letak paling tinggi di atas dan exhaust pipe dia berada paling tinggi di atas. Jadi dia boleh mengharungi untuk kereta 4x4 pacuan 4 roda, tak ada masalah langsung. Dan bagi kenderaan berat memang dia boleh melalui. Tetapi kalau line yang ada di tengah-tengah jalan yang dibuat oleh pihak JKR atau pembuatan jalan, yang mana pembinaan cat itu memberikan refleks kepada pantulan cahaya untuk pemandu melihat dia berada di line yang betul. Anda dia ke tepi, ke kiri atau ke kanan, dikategori kawasan lembap dan kawasan lembik, menyebabkan kenderaan mudah terbalik. Baik, yang menjadi kekhawatiran ketika meredah air banjir itu adalah khawatir air masuk dalam enjin atau exhaust sebenarnya. Yang dirisaukan. Yang dirisaukan paling bahaya sekali adalah apabila enjin kita rendahkan dia, air yang ada di dalam
bahagian luar exhaust akan disedut masuk ke dalam. Dia panggilkan return compression. Melalui intake. Melalui exhaust. Dan air yang akan masuk kepada exhaust akan terus disedut kerana kekuasaan untuk return compression ini masuk kepada terus dia panggilkan exhaust valve. Injap exhaust. Bila masuk ke dalam, enjin akan mati. Enjin akan mati terus kerana air yang penuh. Kalau kita naikkan exhaust pipe paling tinggi dan dia tidak ada apa-apa dan kita naikkan dia punya air filter ataupun dia panggilkan snorkel, taruh di atas macam orang pergi snorkel jelang kan, dan taruh paling atas sekali tinggi, kan kereta boleh bergerak seperti biasa. Jangan kurang RPM. Kena kontrol RPM kelajuan tu sebab dia di bawah gear L. Kalau pacuan 4 roda, kita kena taruh dia 4x4. Benda 4 berpusing. Dia akan jadi berat, enjin RPM akan pergi kepada 1.8 kepada 2000 kontrol. Supaya angin akan menolak, memberikan ruang untuk menyedut kuasa untuk memberikan tenaga enjin tersebut. Tak perlu kita nak kontrol kerana kenderaan akan terus pergi. Macam mana nak cek air itu dah masuk dalam enjin? Senang saja. Kalau kita bergerak selepas daripada kawasan banjir, kita jangan terus matikan enjin. Tak boleh. Nanti ada orang confuse kata, Tok Mat cakap dekat radio, kalau kereta cuci rim basah, nampak asap-asap, boleh display bengkok, betul? Tetapi usah risau. Kerana banjir, kita mengharungi. Bila kita mengharungi, kita akan terus perjalanan. Kepanasan itu akan berterusan. Dia tidak sejuk berterusan begitu. Dan lantaran daripada ini, kita biarkan enjin, kita teruskan perjalanan. Apabila kita berhenti satu tempat, kita rasakan dalam 15 ke 20 minit kita bergerak selepas sarung banjir, memang kawasan enjin tidak ada air lagi dah. Kepanasan tu dah habiskan air. Berhenti, kita tengok idling speed, betul tak idling speed kita. Bila betul, kita matikan enjin kereta kita. Yang pertama sekali kita tengok adalah radiator. Maknanya air kita tengok akan ada air lah. Yes, dekat tangki air kita ada luak ke tidak? Okey, tak ada luak. Dan kita tengok ada berminyak ke tidak? Kalau anda yang berminyak, bermakna salah satu kemungkinan crack, retak. Campuran minyak. Selalu kalau kereta yang baik, maintenance yang bagus, penjagaan yang rapi, tidak berlaku sedemikian. Tidak ada air di dalam, tidak ada minyak di dalam air dalam tangki. Kedua, kita kena tengok di dipstick. Dipstick minyak hitam? Minyak hitam. Andai kata minyak hitam kita atau minyak pelicin telah bercampur dengan air, dia seolah-olah seperti brake cream lah. Minyak rambut yang berwarna putih, dia dah pekat. Itulah dia. Dah campur air. Bermakna adalah salah satu daripada dipstick tadi ke, yang kita tidak tutup rapat, ataupun daripada dia panggilkan rocker cover yang atas tu. Intake? Bukan, rocker cover yang penutup dekat atas tu ada tempat tak taruh minyak. Kita tidak tutup rapat. Jadi kalau tutup rapat, kedua ini ada oil ring ataupun ada seal. Air tidak mudah masuk. Lebih-lebih lagi waktu panas. Dia kembangkan raba tersebut, air tak akan lepas masuk. Baik, kalau dah cek dalam enjin ada air, tak boleh startkan hidupkan kenderaan? Boleh tapi hidup. Boleh jalan. Tapi power ataupun kuasa lonjakan G-force, dia akan berkurangan. Power dia macam tak mau pergi. Tapi dia boleh bergerak. Usah risau. Baik, 15 minit perbincangan yang cukup padat. Saya rasa tak cukup lagi. Kita perlukan lagi 45 minit. Anda perlu terus setia bersama kami. Anda juga berpeluang untuk menghubungi Datuk Muhammad Dalip di talian 0322829841. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Jadi selain tubuh badan kita menghasilkan antibodi terhadap virus ni, terhadap COVID-19 virus ni,
dia akan mengenal spike protein ni sebab kita dah ajar dia daripada vaksinasi tu. Jadi dia ada juga sistem pertahanan badan yang kita panggil cellular immunity. Kita menggunakan sel. Sel maknanya kita gunakan T cell dan B cell dan juga sel-sel lain dalam immunity. Jadi kita ada production of antibody dan juga production of cellular antibody. Jadi gabungan kedua-dua ini dapat mengajar tubuh badan kita untuk mengenal COVID-19 ini kalau dia menjangkiti kita dan menghalang penyakit COVID-19 pada penerima vaksin itu. Inilah dia kisah Ahmad atau dikenali sebagai Sang Bersih. Ahmad memang pembersih orangnya. Ahmad ni jaga kebersihan sebab dia takut pada kuman-kuman yang ada di sekitarnya. Walaupun Ahmad ni pembersih, tapi rakan-rakan pejabatnya memang pengotor. Tengok tu, kesian Ahmad. Pada suatu hari, dunia kita dilanda wabak pandemik COVID-19. Kita terpaksa hidup dalam norma baharu. Kerajaan juga sarankan supaya semua rakyat Malaysia mematuhi SOP dan menjaga kebersihan kendiri. Rakan-rakan Ahmad ketakutan dan mereka minta Ahmad mendidik tentang kebersihan. Kini, rakan-rakan Ahmad sudah pandai menjaga kebersihan dan patuh pada SOP. Walaupun semua sudah jaga kebersihan, tapi Ahmad tetap juga pegang takhta Sang Bersih. Baik. Terima kasih kerana terus setia bersama saya di Bicara Pengguna. Seperti biasa, kita akan memberi ruang kepada anda untuk soalkan pada panel kita di ruangan Facebook Berita RTM dan 5 Bicara. Anda juga boleh hubungi kami di 0322829841. Tapi sebelum tu, seperti biasa, Bicara Pengguna kita sediakan carta buat anda apa yang menjadi perhatian kita minggu ini. Jom kita saksikan. Baik, di tangga yang kelima, kartel daging haram. SPRM tahan 2 pegawai Makis Johor. Petikan dari Sinar Harian. Di tangga yang keempat, KPDN HEP Selangor terima aduan tertinggi tahun lalu. Ini dari utusan Malaysia. Di tangga yang ketiga, 20 pengguna jalan raya terkandas 7 hari dekat Lipis. Ini dari Berita Harian. Di tangga yang kedua, pemandu sebabkan kematian, cedera dipukul pengguna jalan. Baik, kita masih bersama dengan Dato' Insinyur Haji Muhammad Dalip, penasihat teknikal automotif di IMD Consultant, juga mantan pengarah kejuruteraan automotif JPJ. Diingatkan sekali lagi kepada anda, anda boleh menghubungi kami di 0322829841. Bila kita berbicara berkenaan dengan banjir, kereta tenggelam, ada yang hanyut, ada yang timbul, dan apa sebenarnya perbezaan? Ada kalau kita tengok pada keadaan kereta, ada yang
Yelah, ada yang masih float di atas. Itu mungkin siapa yang berada di dalam kenderaan boleh menyelamatkan diri. Tetapi bagaimana pula kereta yang cepat hanyut? Perbezaan. Inilah dua kategori yang berbeza. Itu paling penting sekali kita kena tahu. Kita nak mengharungi jarang-jarang. Kadang-kadang pun tak jumpa. Nampak air terus nak pergi Kedah. Tak ada. Mesti tunggu. Siapa nak jalan? Siapa nak jalan? Siapa nak tengok? Tengok berapa dalam air. Tengok tayar kereta depan tu. Nampak tak? Nampak. Dan baru dia nak gerak. Apabila kita nak bergerak, jangan lupa pastikan gear kereta kita jika auto, mesti kita taruh L. Jangan taruh tempat lain. Mesti L. Jika kereta kita manual, 1. Jika kereta kita Tiptronic atau CVT, mesti tukar daripada D terus kepada M. M dia akan tukar sendiri ikut pada governor speed. So, bila dah posisi transmission dengan betul, kita bergerak mengikut idling speed. Idling speed jangan kurang. Kalau kita dah naikkan dia 1.5, kita kontrol 1.5. Dia naik 1.6, tak apa. Dia naik 1.7, tak apa. Turun balik 1.6, tak apa. Jangan turun kepada idling speed. Turun kepada idling speed, dia tidak ada force. Bila tidak ada force, dia akan sedut. Insuction, dia panggilkan return compression. Ini air akan masuk menyebabkan enjin boleh mati di pertengahan jalan. So, jangan lupa, bila kita masuk je dalam kawasan banjir, tak kira setengah ke ataupun penuh tayar ke, yang paling penting, kesemua tingkap perlu diturunkan. Walaupun kita punya kabin kereta ni adalah shell. Memang tidak mudah untuk air tembusi. Itu sebab kalau kita bawa kereta, kita terlupa nak off ventilation, kita boleh bau kenderaan yang depan kita punya busuk ke, asap ke, apa saja kita boleh bau. Bila kita tekan dia punya circulation, internal circulation, that mean dalam kabin saja. Bagi kereta, jangan lupa dia ada 2 outlet ventilation di sebelah kiri dan kanan belakang. Memang ada pada semua kereta. Tak perlu risau. Itulah dia punya ventilation untuk keselamatan kabin. Supaya kita tidur, kita kena turun sikit tingkap tu supaya keselesaan pressure dalam kabin dengan pressure luar kabin menyebabkan kita lebih selamat bernafas dengan betul. Jadi kalau kita kokpit kita semua kita tutup, kita akan meredah air. Apabila kereta kita ditolak, kita seolah-olah seperti sampan. Betul. Seperti sampan. Lebih-lebih kereta yang kecil, yang currentnya kuat, akan tolak. Kerana semua dalam kabin, angin tak boleh masuk. Apabila pressure tinggi, dia mula akan tembus pada dekat kolom steering shaft. Dekat sana ada rubber, akan masuk. Kedua, dia akan tembus lagi dekat aircon pipe. Dia akan tembus lagi masuk dekat wiring daripada enjin pergi ke depan. Ada cover dekat sana, air akan mula masuk. Bila air pressure tinggi akan start masuk, kita tidak turun tingkap dan semua orang yang ada di dalam kabin akan sesak nafas bila air penuh. Dan dalam kereta tenggelam, cermin kereta sukar untuk diturunkan. Semua blackout, habis. Current dan sistem tidak ada lagi. Dan kita nak pecahkan cermin, kalau tidak ada hammer untuk pecahkan cermin, dia panggilkan hammer breaking glass, tak ada, sorry, dia tidak akan pecah. Setakat kita nak tendang dengan kaki, air dah penuh, tidak akan dapat. Saya sebenarnya nak tanya 30 second rules kepada Datuk, tapi sebelum itu kita beri laluan kepada pemanggil kita, Encik Kamarudin dari Selangor. Assalamualaikum, hello. Waalaikumsalam. Hello, silakan. Silakan, ringkas dan padat. Saya nak tanya, kereta saya dah rendah banjir. Lepas tu, absorber dia ada bunyi. Perlukah servis ataupun tukar? Okey. Okey, itu saja. Itu je. Terima kasih. Memang kadang-kadang apabila kita meredah banjir, dia akan hilangkan semua kekaratan ataupun dia panggilkan dust, abuk-abuk yang ada. Itu menyebabkan bush telah haus. Bila bush telah haus, kita langgar lubang, dia akan bunyi ketok, ketok. Yang sebenarnya bush saja yang rosak. Jika absorber rosak, dia akan mengeluarkan, jika gas, dia tak nampak apa-apa. Jika hidrolik, dia akan nampakkan lelehan minyak. Lelehan minyak tu mana kita punya shock absorber dah rosak. Jadi kita ganti, kita boleh 2 cara ganti. Cara yang pertama, ganti belakang dua-dua jika belakang rosak. Atau depan dua-dua kita ganti rosak. Itu bergantung pada lelehan minyak. Betul. Atau kita kena ganti 4-4. Baru kita akan dapat feel dia sama.
Oh, film tu maksudnya performance kereta yang Betul. Okey, tadi 30 second rules. Kalau seperti video yang tular di Facebook berkaitan dengan ada 30 saat sesiapa yang terperangkap dalam kenderaan untuk keluar menyelamatkan diri. Silakan. Betul. Memang rule 30 saat itu dia beri kecepatan kita berfikir kalau kita tak panik. Supaya kita dapat turunkan semua tingkap-tingkap kereta itu dalam kereta itu mula hanyut. 30 second bila kita turunkan je dia akan tenggelam habis untuk kita keluar melalui tingkap. Tapi kalau kita lambap, kita panik kerana kita mana nak cari wire dan short air adalah pengalir paling bagus sekali untuk matikan bateri kita short dan tidak berfungsi. Majoriti kereta hari ini tingkap mereka semuanya auto winder. Macam mana kalau dengan tekan saja turun, tekan saja naik. Naik, betul. Baik, Datuk, kalau kereta elektrik pun sama juga? Sememangnya, walaupun kereta elektrik, sebelum dia tu disahkan masuk ke dalam padan kenderaan, baterinya telah diuji. Direndam di dalam air beberapa jam untuk memastikan kereta itu tidak ada shortage ketika banjir. Jadi dia tidak banjir, cuma dia cut off. Semua sistem akan blackout. Tak ada lagi dah. So, walaupun tak kira apa kereta tu, bila dia kena saja air yang mendalam lebih kerana kunci kereta ketika itu nak meredah air mesti dalam keadaan posisi on. Baik, dalam keadaan sesak trafik, tersangkut dalam kenderaan, mungkin banjir yang naik dengan pantas, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali, turun ke semua tingkap untuk keselamatan. Kedua, perhatikan bila kita dah nampak air itu mula, apa yang penting pada kenderaan, letak dia dekat badan. Kunci kereta kita dah nampak. Telefon memang tak boleh pakai bila banjir. Sorry. Bila masuk air, telefon tak akan boleh pakai. Tetapi apa-apa dompet yang paling penting, lesen memandu, supaya lain kali kita tidak mendatangkan kesusahan nak buat laporan polis. Sebab apabila kereta banjir, insurans mesti nak tanya. Adakala tidak ada pelindungan insurans. Sorry lah, kena tanggung sendiri. Baik, ada juga insurans yang melindungi bagi kenderaan yang terjejas akibat banjir, tapi ia satu pelaburan yang bijak atau tidak? Saya tak berani nak kata that's term of business untuk insurans. Mesti mungkin dia tambahkan sedikit untuk dia bencana alam. Mungkin 4 pokok pun boleh dapat insurans. Banjir pun boleh dapat insurans. Mungkin dia kena tambah lah. Itu pihak insurans kena bijak lah ke negara kita untuk itu kan. Tapi kalau kita selenggara kereta kita tidak perlu risau. Kerana kita tahu. Kerana kita mengharungi banjir dan kita tahu berat kenderaan kita berapa. So, kita tengok air yang laju, kita tak salah redah. Jangan kita tengok, kita punya motosikal pun kita nak redah juga air. Jangan. Kecil, minum air hilang dahaga. Secawan, 2 cawan. Tak mandi, suatu baldi. Tapi kalau dia dah banyak, jangan. Nanti dia tolak sekali semua pergi. Saya tambah, kalau kail panjang senjekal, jangankan banjir diredah atau diduga. Tepat sekali. Baik, saya nak tanya, kalau kail panjang senjekal, lautan nak diduga. Rupanya banjir jangan diduga. Tepat juga tu. Kita nak tahu, mampu atau tidak kereta yang dah tenggelam banjir itu diselamatkan? Memang kadang-kadang kita boleh dapat shell balik. Shell tu kita boleh ambil balik. Berangka. Dan part-part komponen yang lain. Tapi bila kereta yang dah tenggelam ni, enjin tu kita kena general overhaul. General overhaul bermakna semua. Dia consider as powertrain. Semua kena. Yang paling worst sekali dia punya sistem. Sistem ni adalah ECU, Electronic Control Unit. Kedua, TEC, Transmission Electronic Control. Ketiga, EFI, Electronic Fuel Injection System. Pada EFI, dia ada lagi kawan dia, iaitu dia punya airflow meter, dan dia ada lagi kawan dia, throttle body, dan dia ada lagi sistem untuk menyebabkan enjin tu berupaya memberikan horsepower yang terbaik. Jadi kalau tak disenggara dengan betul, kenderaan yang telah mandi atau banjir, sukar untuk dapatkan sistem yang benar-benar dapat mengesan. Jadi kalau kereta ni
kebanyakan lah. Kereta yang banjir ni orang pakai jual je lah lepas tu. Okey, cakap pasal kereta yang terkesan akibat banjir, kita akan tanya juga bagaimana kita nak kesan kereta yang terpakai itu adalah kereta daripada atau kereta yang terjejas banjir. Tapi sebelum itu kita akan berehat. Diingatkan lagi kepada anda juga boleh menghubungi kami di talian 0322829841. Kita berehat seketika. Kita kembali di Bicara Pengguna sebentar lagi. Ni, Ya bro. Majan mana? Satu hari aku tak dengar suara dia. Rindu pula. Alah, takkan kau tak tahu apa-apa pasal dia bro. Kenapa tu? Semalam ambulans datang rumah dia bagai. Ya betul. Serius bro, semalam dengar kata dia positif COVID-19. Kau menipu ni. Benda ni benda serius bro. Kau nak percaya tak percaya tu pula kan kau. Aku balik dulu. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Masih dengan tajuk keselamatan kenderaan ketika banjir, banyak yang saya bualkan bersama Datuk tadi dalam waktu kita berehat tadi. Ada, Datuk ada jelaskan berkaitan dengan kenderaan-kenderaan hasil daripada banjir boleh dijual dan bagaimana kita sebagai pembeli kenderaan yang telah digunakan atau kita panggil kenderaan second hand ini membezakan kenderaan ini banjir hasil daripada banjir atau tidak? Ya, bagi orang yang dipanggilkan as a layman untuk beli kereta terpakai, berhati-hatilah. Sebab beli kereta terpakai ni ada kala kereta tu telah tertabit dalam kemalangan. Ada kala kenderaan ini telah terbakar. Ada kala kenderaan ini telah hilang, dicuri, jumpa semula. Bermacam-macam. Apabila ditafsirkan kenderaan terpakai, bermacam-macam daripada segi aspek. Yang paling penting keselamatan itu dititik beratkan. Yang
paling penting keaslian kenderaan itu. Jadi kalau kita tak bijak, kita tak kenal kereta, jadi kita kena tahu sedikit sebanyak tentang kereta. Jika mereka yang kenal anda dan kereta, buku tu ada ciptaan saya, boleh beli buku tu, boleh dapat panduan macam mana nak tengok kereta yang beli kenderaan kereta terpakai. Yang pertama sekali, setakat kita uji enjin performance, kita tidak akan dapat kesan adakah enjin itu betul-betul memberikan power yang betul. Kedua, apabila kita uji pandu, adakah tahap pemanduan kita bila kita arah kereta ke kiri, ke kanan mengikut haluan yang kita tarakan, yang kita halakan, adakah dia aktif immediate action. So kalau kita membrake, adakah dia memberhentikan kenderaan tersebut pada masa yang betul dan tepat. Ini yang amat penting sekali. Jadi kalau kita beli kenderaan terpakai, kesemua perkara ini perlu diambil kira supaya kita tidak terbeli kereta yang salah. Andai kata kita dah sign, kita dah beli kereta tersebut, kita kena tanggung. Jadi kalau kita nak kata, kereta ni kereta banjir, kecuali kereta tu banjir masuk TV, semua orang nampak nombor plate dia. Jadi kalau dia tak nampak. Jadi macam hari ni kita nampak bumbung je, kita tahu ke nombor kereta tu? Betul. Tak tahu. Dan pemilik kenderaan akan berusaha untuk membaik pulih kereta tersebut. Jadi kita sebagai pembeli, kita kena bijak memilih. Bijak memilih. Jadi jangan kita pandang cantik belum tentu selamat. Itu satu trademark. Kalau kita tengok pandang, tentu kata, kereta ni bagus, belum tentu kita selesa. Okey, kita ada soalan daripada pengikut kita di Facebook, Datuk, dari Arman Ali. Assalamualaikum, Datuk. Boleh tak Datuk terangkan sebab berlakunya enjin water hammer pada kenderaan yang mengharungi banjir? Lagi sekali. Okey, bila dia ada 2-3 perkara. Yang pertama sekali, kita kena tengok kita punya inlet manifold. Bila inlet manifold kita, dia akan pergi kepada throttle body. Lagi pada throttle body, dia akan pergi terus kepada air filter. Jadi air filter ini, sebelum kita dapat angin yang bersih, dia akan dikawal oleh, dipanggilkan air flow meter. Jadi untuk dapatkan angin yang bersih saja akan masuk ke dalam enjin. Akan dapat. Jadi itu yang dipanggilkan snorkel. Kita panjangkan dia sampai melebihi bumbung kenderaan. Dan dia akan dapatkan angin yang bersih. So apabila pencampuran angin, pencampuran udara yang betul akan memberikan kuasa impak kepada enjin itu dengan bertenaga. Okey. Walaupun dia berada di dalam enjin, dalam air sebab dia nafas di atas. Yes. Pelepasan pun di atas. Exhaust dia pun berada di atas. Jadi dia tidak akan berhenti di dalam waktu dia tenggelam. Dia akan terus bekerja. Kipas adalah dikategorikan auto fan. Kalau dia berada dalam enjin, dia tidak akan bekerja bila dia tenggelam dalam air. Sebab air itu adalah sejuk. Enjin akan sejuk. Jadi berhati-hati. Jangan terlepas air masuk, waktu kita release throttle. Dan lift akan sedut masuk kepada venturi dan akan terus pergi kepada butterfly. Throttle body akan terima, masuk ke dalam inlet manifold, enjin akan pecah. Kita ada satu lagi pemanggil, Datuk Adnan daripada Johor. Apa khabar? Hello. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Nak tanya satu soalan tadi berkaitan yang kereta reda banjir. Bila Datuk kata masuk dalam air dia blackout, adakah door lock tu pun tak boleh nak release juga? Terima kasih, Datuk. Baik. Okay. Betul. Apabila kereta kita tenggelam saja, current yang boleh kita dalam semua sistem adalah aktif. Tenggelam je dia akan shortkan semua satu kali, burst, habis. Bila habis, semua central lock tidak akan bersih. Macam mana kita nak buka dia? Kena manualkan tolak. Dia pun tak boleh juga tolak. Tingkap pun dah tak boleh turun dah kalau itu auto. Semua auto tidak berfungsi. Enjin blackout, habis semua mati dah. Itu yang saya cakap di sistem tadi. Dia pada kenderaan, yang pertama dipanggilkan engine system. Kedua dipanggilkan dia panggil air conditioning system. Ketiga audio system. Yang keempat system of the vehicle. Combination kan semua sistem ni, dia ada satu dia panggilkan master. Itulah dia panggilkan ECU, Electronic Control Unit, yang kawal segala-galanya. Dia yang kawal. Jadi
apabila kita nak meredah, jarang-jarang kecuali kereta itu terjun sendiri ke dalam air terus on the spot, dia terbabas, itu lain cerita, lain kes. Tetapi kalau dia nampak yang mana jalan ini dipenuhi dengan air, tak semua orang datang dengan kelajuan terus meredah air, tidak. Tak pernah saya jumpa. Akan nampak semua orang yang depan tu dah slow, lagi belakang terus berhenti. Dia tengok kawan kat depan tu lepas ke tidak. Semua akan perhati, tayar dia tenggelam tak? Tengok exhaust pipe dia, tenggelam tak? Semua dua perkara ni akan dilihat secara terus. Kerana kereta normal, kereta yang biasa, tidak akan ubah exhaust system. Dan tidak akan ubah tayar kepada 4x4. Tidak. Baik. Jadi akan pakai yang sama, dia tengok, oh, kereta kat depan ni boleh lalu, kita lalu. Yang ada bijak, biar dia pergi dulu. Biar dia pergi dulu. Dia lepas, kita lepas. Sebab model yang sama. Jadi ini amat penting untuk kita melanggar air. Jangan kita redah air secara melulu. Tak boleh. Tak boleh. Kita melulu maksud dia kita redah terus. Wah. Jadi kita ingat, oh boleh lepas dengan laju. Bila kita laju, air yang dilanggar akan flash masuk ke dalam rongga bahagian-bahagian enjin. Dan kita bukan pakar tentang enjin, kita tidak ketahui tentang enjin, di mana apabila dia flash kepada enjin adalah salah satu daripada dipanggilkan seal atau oil seal, mana-mana di bahagian crankshaft, camshaft akan jadi lemah. Apabila seal ni menjadi lemah, kebocoran boleh datang sebab dia bertukar panas terus menjadi sejuk. Bila kita redah air terlalu panas, itu sebab redah air kena perlahan-perlahan pergi. Itu sebab kita gunakan gear L untuk auto, gear 1 untuk manual, dan Tiptronic mesti kena dalam M, bukan D. Baik, kebiasaan kesan kereta daripada banjir itu ia akan memberi kerosakan kepada komponen kereta yang mana? Okey, yang paling penting sekali kerosakan paling ketara lah. Kita punya dipanggilkan cooling system. Sistem penyejukan. Sistem penyejukan. Bila sistem penyejukan, perjalanan air daripada tangki masuk melalui water pump, kemungkinan water pump crack. Sebab dia panas, kena air, dia retak. Dan yang kedua, kita kena tengok silinder head kereta kita. Silinder head mudah crack atau retak, menyebabkan dalam tangki air boleh berminyak. Inilah yang paling ketara lah. Yang lain-lain seperti part-part komponen yang kecil-kecil seperti display, itu semua tak perlu risau. Sistem elektronik dalam kenderaan? Tidak. Jika kita tidak tenggelam, tak perlu risau. Selagi kita tidak tenggelam, kita boleh redah dia, tak ada masalah. Tapi cara redah tu perlahan lah. Bukan cara redah melulu atau terus je. Nak cepat dia, takut hanyut, nak cepat je. Tak boleh. Nanti air akan simbah keseluruhan di dalam kawasan, terutama kawasan fuse. Kerana air ni, dia adalah pembantu mengaliran karen yang paling pantas. Kalau air itu masuk penuh di dalam kawasan dipanggilkan fuse box, habis semua short. Habis semua short. Kena tukar. Betul. Dan semua sistem yang tu kena tukar. Termasuk wiring system. Wire boleh pakai, tapi dia punya connection, dia punya fuse, dia punya tu semua kena tukar dah. Dia takkan dapat kesan. Kecuali ada dia punya dipanggilkan dynometer. Dynometer ni adalah sejenis komputer sistem untuk kenal ECU program, untuk kenal TEC dan EFI ke semua sistem yang ada ke dalam kenderaan. Dan dia akan mengesan mana satu failure untuk diubah swipe. Baik, untuk minimumkan kerosakan itu akibat banjir, apa mungkin tips-tips? Yang pertama sekali, kita kena yakin pada diri kita bila kita nak redah. Kalau tak berapa yakin, jangan. Kerana bukan RM1, bukan RM1,000. Betul. Okey, yang keduanya, kita kena tahu usia kereta kita dan jenis kereta kita. Jadi kalau kereta kita pacuan 4 roda, kita tak perlu risaulah. Memang kita tak payah risau. Memang boleh pergi terus. Sebab jangan guna too high. Dia dekat situ 2H. 2H ya, dengan 2L. Waktu kita redah, pakailah 2L. Nanti ada gambar 4x4 atau pacuan 4 roda, lampu ke 4 tayar menyala. Dia ada H, ada L, ada 2L, ada HL. Jadi itu gear kena pakai sebab dia ada 2 batang gear. Gear satu gear auto, yang satu lagi itu dipanggilkan powertrain, engine dan transmisi. Di pelbagai kedua untuk kemudahan gunaan di dalam banjir. Tapi kalau kereta kita bawah 1000 cc, janganlah kita nak duga tu. Jangan kita nak challenge. Kalau boleh kita redah perlahan-lahan. Jika tidak, keselamatan tu lebih penting. Kerana untuk pergi
tak sampai mana pun. Betul. Tak jauh ke mana pun. Jadi berhati-hati, keselamatan lebih baik. Baik, untuk motor, kalau kita bawa, ada risiko dihanyut atau kita tolak juga ada risiko hanyut. Jadi apa yang boleh dilakukan? Bagi motor ni, memanglah yang kita nampak ada yang kreatif. Rakyat Malaysia ni very kreatif lah. Dia suka buat ubah suai. Memang ada yang motor boleh masuk keseluruhannya. Pipe-nya, exhaust dia panjang sampai kepala dia. Inlet exhaust pun, exhaust manifold, inlet manifold. Kedua-duanya dipanjangkan. Dan dia lock semua. Memang boleh jalan dalam air. Nampak orang pakai helmet tapi duduk dalam motor tak nampak. Dan 2 batang yang keluar pergi. Memang boleh sebab enjin ni dia full cover. Dia boleh bergerak. Yang paling penting sekali pada palang pencucuk, spark plug. Bagaimana dia nak seal spark plug tu supaya tidak short dengan air. Sebab spark plug ni dia datang daripada high voltage coil. High voltage coil ni dia aja menghantar current untuk berikan suntikan kepada palang pencucuk untuk menjadikan dia dipanggilkan firing order dengan betul. Jadi kesampaian palang pencucuk untuk menghantar api untuk dia bergerak di dalam air amat penting. Jadi dia akan seal dekat kawasan tu untuk memberikan suntikan yang tepat untuk dia bergerak. Dan boleh, dia memang boleh. Seperti kereta pun boleh. Pernah kalau kita tengok kereta yang pertama sekali boleh masuk dalam air ni, kalau tak silap saya, adalah Beatles. Baik, kalau kita nak cerita berkenaan dengan ubah suai kenderaan, saya rasa kita perlukan waktu yang lebih panjang sebab kita nak tahu komponen-komponen penting yang perlu kita elakkan daripada dimasuki air dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai pelitup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Patuhi kepada SOP. Ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Semua boleh kena. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Habislah lebu dia aku. Lain kali hati-hati bila melabur. Nasib baik kita tak labur. Pastikan pelaburan itu sah. Jangan fikir untung je. Abang-abang nak melabur? Lesen ada? Mana lesen Suruhanjaya Security Malaysia? Jadilah pelabur bijak. Selidik dan teliti dulu pelaburan yang ditawarkan sebelum melabur. Silap labur, duit lebur. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan
Baik, kita berbaki 10 minit siaran masih bersama dengan Datuk Insinyur Haji Muhammad Dalip, penasihat teknikal automotif DIMD Consultant. Tapi sebelum kita lebih lanjut dengan perbualan berkaitan dengan keselamatan kenderaan ketika banjir, untuk minggu ini, hari ini, carta yang pertama di Carta Yang Pengguna, kita saksikan. Di carta yang pertama, pembelian panik bakal jejaskan bekalan barangan. Tindakan orang ramai membuat pembelian panik hanya akan menjejaskan bekalan barangan di sesebuah kawasan sekaligus, menyusahkan pengguna sendiri pada masa akan datang. Ini pesan Malaysia. Itu pembelian panik. Kita cakap panik dalam kenderaan atau keselamatan kenderaan. Tadi Datuk sebelum kita berehat, Datuk ada jelaskan berkaitan dengan komponen-komponen kenderaan. Itu motor yang boleh kita selenggara atau ubah suai untuk meredah banjir. Bagaimana pula dengan kenderaan kereta? Okey, kereta memang banyaklah. Terutamanya bengkel-bengkel ni dia orang kreatif. Rakyat Malaysia memang mampu buat macam-macam. Buat kereta pun dia boleh. Jadi apa yang saya nampakkan yang paling terang sekali, nombor satu sekali, dipanggilkan inlet manifold. Inlet manifold kereta ni, dia akan pergi kepada throttle body, dia pergi kepada airflow meter dan kepada filter. Air filter ni, dia tidak akan ubah statik dekat sana, tetapi inlet yang untuk dapat dia punya pipe tu, dia akan tukar, akan terus pergikan dari tinggi, paling tinggi supaya dia mudah mendapatkan angin yang bersih untuk ditapis. Dan dia akan masuk ke rongga inlet manifold dengan angin yang paling bersih. Yang kedua, exhaust system. Dan exhaust itu dia akan ditinggikan exhaust daripada biasa supaya dia meredah ke dalam enjin, meredah dalam air, di mana enjin boleh terus hidup, di mana asap akan terus keluar, tidak ada tersekat. Jadi apabila dia accelerate, dia akan tekan minyak, tidak menimbulkan apa-apa masalah. Tidak ada, kerana dapat angin dengan bersih, dia mengeluarkan asap dengan betul. Yang ketiganya sekali adalah suspension. Ada kalau dia gendah air, dia tengok air macam mana. Kalau sekali-sekala tu yang biasa, suspension biasa boleh. Tetapi kalau dia masuk ke dalam off-road, yang biasa untuk nak pergi ke dalam tanah bicak, lecak atau masuk hutan, atau nak pergi mancing dalam hutan, yang ini akan berikan keselesaan menukar kepada tayar besar. Dan lebih besar tayar. Angin, kalau kita tengok, angin dekat atas jalan biasa, bila kita meredah hutan, meredah banjir, angin kena dikurangkan. Kena dikurangkan hampir ke 30% kurang. Lagi kurang angin tu, lagi bagus cengkamannya untuk dia melekat kepada tanah-tanah ataupun kepada kawasan yang lembik untuk dia berkuis dan bergerak lebih pantas. Itu dia. Okey, tadi cakap pasal intake. Kebiasaan kenderaan, intake kereta memang tinggi. Berada di atas. Jadi tak cukup tinggi untuk meredah banjir. Kadang-kadang ada kereta yang boleh meredah sehingga habis. Semua tinggal nampak steering dan pemandu je. Bermakna air penuh. Kereta tetap boleh pergi juga. Ketinggian sehingga 3 ke 4, 1 meter, 1.1 meter, dia boleh gerak terus saja. Sebab ketinggian tayar dan juga ketinggian body shell menyebabkan dia boleh mengharungi air. Jadi kalau kereta yang cc kurang daripada 1,000 tidak disyorkanlah. Kerana kereta ini dengan arus yang current yang lalu boleh menolak. Yang keduanya, dia tidak berupaya memberikan tenaga apabila dia ditenggelami dengan air untuk bergerak terus. Baik, selepas banjir surut, bagi kenderaan yang dah terjejas akibat banjir, apa perkara pertama yang perlu dicek selepas banjir? Kereta kita dah tenggelam. Jangan kita pergi ambil bateri terus letak, terus nak start. Jangan. Akan habis semua sistem nanti. Sebab kereta kita memang dah tertinggal, tak ada usia apa-apa, dia tenggelam saja. Bila dah kering, bukalah semua bonet, buka semua part jika pandai. Jika nak try. Jika tidak, biar mekanik saja yang buat. Sebab kita akan keluarkan ke semua kapet yang ada kat dalam kereta. Ke semua, tiap satu skru depan ada 4 skru, sebelah kiri 4 skru, kerusi dah tanggal. Skru belakang 4 skru juga, semua seat akan tanggal. Jadi dah tak ada dah shell habis. Kedua, kita kena, sebab tangki petrol pun kena turunkan.
tangki petrol pun kena turunkan. Sebab tangki petrol berada di luar bawah seat belakang. Yang ketiganya, enjin memang kena buka semua. Dan yang terakhir sekali, baru kita cek sistem. Wiring sistem, iaitu ECU, EFI, TEC, semua. Ada yang ECU dan EFI saja. TEC tidak ada. TEC adalah transmission, dia tidak ada. Dia hanya direct je. EFI dengan ECU, dua je. Dia ada tiga. EFI dia ada, TEC dia ada, ECU pun dia mesti kontrol. Dia yang paling besar. Dan ini yang paling penting untuk mengesan. Andai kata semuanya ini tenggelam, kita tidak onkan switchnya dengan karen yang betul, dia masih dalam posisi yang sama, dia bukan boleh drykan. Dan mekanik akan cek dia betul-betul supaya sistem yang ada pada ECU tu berkeadaan betul melalui dynometer. Dan kesemua sistem tu akan dicek oleh sistem sendiri. Jadi tidak masalah. Andai kata kita terus je taruh dengan bateri, kita switch on dengan karen, kerosakan pada bahagian akan jadi double. Ya, kerosakan kepada ECU, kerosakan pada semua sistem, dia tidak akan dapat mengesan sebab dia tidak betul-betul kering dan masih ada karen lagi bersama dengan air di dalam box-box tersebut. Kerana ECU dia adalah box, EFI pun dia adalah box, TEC pun dia adalah box. Dan enjin kita pula memang ada air. Air flow meter kita dalam air filter penapis angin, tapi dia dah tak jadi penapis angin, penapis air. Sebab air penuh dalam tu. Dan keseluruhannya adalah penuh dengan air enjin kita. Baik, nak kurangkan kerosakan atau nak kurangkan beban kos mungkin nak repair kenderaan selepas banjir, ada tips daripada Datuk tak? Kalau kereta banjir ni memang kos lah. Dah tak boleh nak buat apa. Tak boleh? Tak boleh. Sebab kita tak perasan. Kita tengah kemah-kemah rumah nak jaga, nak benda ambil, cari-cari dokumen penting, kereta dah tenggelam. Sebab kereta dekat luar. Ni yang masalah dia. Kecuali tu kacau lah. Kereta kita memang tinggal atas bukit. Kita rumah kat bawah. Memang selamatlah kereta tu. Kalau dia banjir pun banjir dekat tayar je. Dia tak banjir keseluruhan. Tapi kalau rumah kat bawah, kereta pun dekat bawah, selalunya tak sempat nak alih kereta. Kan, total loss. Memang dia akan consider tak total loss sebab dia masih nampak masih lagi. Ada masih ada boleh lagi digunakan. Boleh. Dia kena diperbaikilah. Itu yang paling teruk sekali. Jadi kereta tu kebanyakannya mereka akan sendiri tahu je lah. Wassalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Insinyur Haji Muhammad Dahli, penasihat teknikal automotif DIMD Consultant, juga mantan pengarah kejuruteraan automotif JPJ. Terima kasih, 1 jam perbincangan saya tak cukup. Kita selalu dengar di radio dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah ada rezeki. Terima kasih juga kepada penonton kerana terus setia bersama Bicara Pengguna siaran 11 Januari 2021. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.